A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Malam hari ini saya akan mengisah lagi atau sedikit banyaknya menyampaikan lagi, atau kita ini memperingati atau pada akhirnya kita munakib yang saya niatkan, yang saya maksudkan, yang jelas ulama-ulama sufi, ulama-ulama terdahulu. Banyak mohon maaf kepada ahli warisnya. Saya malam hari ini akan mengisahkan, akan menyampaikan atau sedikit banyaknya munakib satu Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq, kedua Tuan Guru Kiai Mustafa, ketiga Tuan Guru Haji Lukman, keempat Tuan Guru Haji Jaini Geni atau Tuan Guru Haji Jai atau Guru Sekumpul. Sekali lagi saya banyak mohon maaf kepada ahli-ahli waris yang saya sebutkan tadi. Banyak minta ridha, banyak mohon maaf. Saya berkeinginan membaca munakib atau kewalian beliau tadi atau tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafa min ibadihi wasyariatihi bil inayah. Artinya, aku adalah seorang hamba Allah yang lemah dan daif. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul azim. Ringkas cerita saudara-saudariku yang saya sangat muliakan, di sekitar tahun 1870-an, di sekitar tahun 1870-an, di daerah Kalimantan Selatan atau di Kabupaten Tabalong atau sekarang di Kecamatan Kalua, di Desa Kalua. Kalau zaman dahulu kan belum ada pohon, belum ada jalan, masih jalan setapak kalau bahasa Banjar. Orang menanam karet, pohon karet belum ada, masih kebun buah, masih hutan, masih kebun buah di sekitar tahun 1870-an. Saudara-saudariku, di daerah Kalua, sekarang Kecamatan Kalua, kalau di zaman dahulu tuh Desa Kalua. Desa Kalua ini dipimpin, dikepalai atau kepala desanya bernama Kiai Mustafa, Tuan Guru Kiai Mustafa. Tuan Guru Kiai Mustafa ini bapaknya atau abahnya Tuan Guru Haji Lukman. Tuan Guru Haji Lukman di Tantaringin. Beliau waktu itu berdiam di Desa Tantaringin atau Desa Muara Haros. Tahun 1885-an, di sekitar tahun 1885-an. Guru Lukman namanya. Waktu itu bernama Guru Lukman. Anak oleh Kepala Desa Kiai Mustafa
beliau beranak atau anak beliau bernama Luqman. Luqman ini tadi di sekitar tahun 1885 beliau seorang alim atau menjadi seorang alim atau menjadi orang alim. Beliau ceramah di mana-mana, artinya di surau-surau di waktu itu. Beliau tinggal berdiam di desa Tentaringin atau di sekarang desa Muara Harus, sekarang kecamatan Muara Harus. Jadi beliau tinggal di Tentaringin tadi, beliau ada di situ memiliki atau masyarakat yang punya surau atau langgar. Beliau setiap minggu ceramah agama atau bacaan di langgar di surau beliau tersebut di Tentaringin tadi. Yang saya maksudkan di sini artinya Tuan Guru Haji Luqman tadi atau Guru Luqman tadi bacaan setiap minggu di surau atau di langgar. Kalau zaman dulu di situ ada pasar Sabtu dahulu, saudara-saudariku. Jadi ringkas kata di tahun 1885-an ini beliau hilang beliau. Masyarakat masyarakat sekitar yang biasa menuntut ilmu ini yang biasa mendatangi beliau ceramah agama di langgar di surau tadi kehilangan. Masyarakat kehilangan karena Tuan Guru atau Guru Luqman tadi hilang. Tidak ada arahnya, tidak ada yang tahu kemana beliau. Tahun 1885-an sekitar itu. Di sekitar itu. Ringkas kata 4-5 tahun baru ada kabar bahwa Guru Luqman tadi beliau ada di Sapat atau di Tembelahan, Kepulauan Riau. Beliau merantau ke sana atau madam ke Sumatera, ke Kepulauan Riau atau sekitar Tembelahan Sapat. Di situ beliau berdiam atau berdomisili. Sekian puluh tahun beliau di sana. Beliau menuntut atau berguru atau mengajarkan. Beliau sekalian mengajar, sekalian jadi guru, sekalian penceramah agama. Dan beliau juga berguru kepada Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq. Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq di Tembelahan Sapat Riau tadi. Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq ini buyut oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad dalam pagar Martapura. Ringkas kata saudara-saudaraku yang saya sangat muliakan, Tuan Guru Haji Luqman tadi atau Guru Luqman tadi beliau sekian puluh tahun menetap di Tembelahan di Sapat di Riau tadi. Beliau memiliki anak, beliau berbini, memiliki anak, berumah tangga dan sebagainya, pergi haji juga beliau. Ringkas kata beliau di sekitar tahun 1900 atau 78 beliau pulang balik ke Kalimantan Selatan, ke kampung halaman. Ringkas kata beliau naik kapal beliau, kapal besar dari Pulau Sumatera, naik kapal beliau ke Pulau Kalimantan. Ringkas kata di perjalanan tadi sekian hari, sekian lama di perjalanan tadi, lalu
kapal tadi ingin masuk ke daerah sudah, ingin memasuki daerah Pulau Kalimantan, ingin masuk, hampir memasuki sudah daerah Pulau Kalimantan. Begitu mau memasuki Pulau Kalimantan, Tuan Guru Haji Lukman tadi, beliau sudah bertitah jadi Tuan Guru Haji Lukman. Jadi Tuan Guru Haji Lukman tadi, ringkas kata lah, beliau mempelajari ilmu tauhid, ilmu ma'rifat atau ilmu batin, atau yang dikatakan orang ilmu tasawuf. Beliau berguru dengan Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq tadi di Sapat Tambilahan, Kepulauan Riau. Ringkas kata, di perjalanan, kita kembali ke perjalanan tadi. Kapal tadi hampir memasuki sudah Pulau Kalimantan. Sebelum memasuki Pulau Kalimantan tadi, Tuan Guru Haji Lukman tadi memberi salam. Tuan Guru memberi salam di dalam waktu beliau di atas kapal itu. Sebelum memasuki Pulau Kalimantan, beliau memberi salam dengan mengata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan kata Assalamualaikum. Begitu beliau mengucap Assalamualaikum, lalu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang yang menjawab? Orang yang menjawab ini bernama Jaini Gani. Alamatnya di Martapura, Kalimantan Selatan. Saya ulang. Assalamualaikum, kata Tuan Guru Haji Lukman tadi. Dijawab oleh seorang hamba Allah dengan kata Waalaikumsalam. Orang yang menjawab ini bernama Jaini Gani, orang Martapura, Kalimantan Selatan, berdomisili di Martapura, artinya berdiam di Martapura. Ringkas cerita sampai beliau Tuan Guru Haji Lukman tadi ke kota Banjarmasin. Kapal tadi sampai sudah ke Banjarmasin. Naik beliau di Banjarmasin, ringkas kata beliau ziarah atau menziarahi kubur atau makam beliau, makam ayah beliau bernama Mustafa tadi di Tatah Kalwa atau Tatah Bangka, Tatah Layap. Kalau tidak salah di situ Kecamatan Besiri, Kelurahan Besiri kalau tidak salah. Setelah itu ringkas cerita lagi beliau sampai ke kampung halaman di Kalua, di Desa Tantaringin. Di Desa Tantaringin sekitar tahun 1977-78. Ringkas cerita lagi beliau tadi, Tuan Guru Haji Lukman tadi sampai ke halaman Langgar Surau yang beliau pernah berdiam atau berbacaan di tahun 1885-an tadi. Tahun 1885. Sekitar itulah. Begitu beliau sampai di halaman Surau Langgar tadi atau di kampung halaman, orang-orang kampung ini berdatangan. Orang-orang kampung ini keluaran pada rumah melihat beliau. Siapa orang ini? Waktu itu janggut beliau hampir sampai ke pusat. Janggut
Tuan Guru Haji Lukman tadi. Usia beliau di waktu itu ya mungkin 120-an lah. Mungkin 120-an lah. Di tahun 1000, ya sekitar itulah, di tahun 1977-78 tadi. Ringkas kata, orang bertengan mendatangi beliau, orang mandam melihat beliau, orang menanyakan kepada beliau siapa beliau ini. Ringkas kata, penuh halaman Langgar Surau tadi yang beliau pernah berbacaan di tahun 1885 tadi. Lalu beliau tadi menanyakan si A, si B, si C, dan si teman-teman beliau, artinya teman-teman beliau yang namanya si A, si B, si C. Dijawab oleh orang banyak, dijawab oleh yang waktu itu datang, artinya memperhatikan, melihat, menemui beliau. Ringkas kata, yang beliau tanyakan itu sudah wafat semua, habis matian, sudah meninggalan semua. Ringkas kata, beliau hampir titik banyu mata. Tuan Guru Haji Lukman tadi. Lalu beliau, ringkas kata beliau, karena yang beliau datangi itu keluarga beliau, kiri kanan musola, kiri kanan langgar. Akhirnya beliau menetap di Tentaringin, kembali ke asa, ke kampung halaman. Diam beliau tinggal di tempat ya sedikit banyak keponakan beliau lah, atau cucu beliau, di tahun 1977-78 tadi. Ringkas kata lagi, beliau beberapa minggu, beberapa hari, beberapa bulan kemudian beliau ke Martapura. Beliau berangkat berjalan ke Martapura. Beliau ke Martapura ini mencari orang yang bernama Jaini Geni. Beliau mencari orang yang bernama Jaini Geni. Maaf, saya bahasa Banjar, campuran bahasa Indonesia. Ringkas kata, beliau sampai di kota Martapura. Tuan Guru Haji Lukman tadi, ringkas kata, sampai beliau ke kota Martapura. Beliau ke kota Martapura ini, beliau menghubungi ulama-ulama di masa itu, yang tua-tua, ulama yang tua-tua. Ringkas kata, beliau menghubungi ulama-ulama, orang-orang sufi di masa beliau di tahun itu di Martapura. Beliau menghubungi ulama-ulama tadi, beliau sekalian, atau beliau menanyakan tentang orang yang bernama Jaini Geni. Jaini Geni. Ringkas kata, bertemulah beliau dengan orang yang bernama Jaini Geni. Banyak mohon maaf lagi saudara-saudariku. Ringkas kata, beliau bermalam di rumah Tuan Guru atau di rumah orang yang bernama Jaini Geni. Ringkas kata, beliau atau mengisahkan atau menceritakan tentang ilmu tauhid, tentang ilmu mengenal diri atau ilmu tasawuf. Karena mengenal diri itu wajib. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa nafsahu fasadal jasad, kata Nabi. Barang siapa mengenal dirinya, maka terkenalah Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kata orang-orang sufi, ulama-ulama sufi. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya terkenalah ia akan Tuhannya. Jadi ringkas kata saudara-saudaraku, di sini saya tambahkan, berbunyi hadis qudsi, man salaballahu bighairi nafsi faqad dalalam ba'id. Saya ulang, man salaballahu bighairi nafsi faqad dalalam ba'id.
Artinya, barang siapa menuntut jalan kepada Allah dengan lain daripada mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, sesungguhnya sesatnya amat jauh dengan Allah. Jadi ringkas kata, kita berguru kepada ahlinya. Karena kata ulama, barang siapa ingin berbahagia dunia dan akhirat, tuntutlah kepada guru yang ahlinya tentang ilmu mengenal diri, ilmu tauhid, sampai kita mengenal dengan sempurna tentang diri kita yang sebenar-benarnya diri. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita ini bukan percuma, bukan sia-sia, tentu mengandung rahasia. Saudara-saudariku, ringkas cerita, Tuan Guru Haji Lukman tadi pembicaraan beliau dengan orang yang bernama Geni tadi artinya hanya membicarakan atau mengisahkan tentang ilmu mengenal diri atau ilmu ma'rifatullah atau ilmu tasawuf. Ringkas kata, Tuan Guru Haji Lukman tadi kembali ke Kalua atau ke kampung halaman. Nah, banyak mohon maaf, mulai disitulah Tuan Guru Haji Ijai ini dikenal orang yang luar biasa. Mulai disitulah, mulai pertemuan beliau dengan Tuan Guru Haji Lukman ini, Tuan Guru Haji Ijai itu dikenal orang. Mulai orang tahu bahwa beliau itu orang sufi, bahwa beliau itu orang makrifat, bahwa beliau itu orang yang mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Sampai sekarang. Ringkas kata, berkata Tuan Guru Haji Jaini Geni, kata beliau, yang sangat baik, yang sangat, ya ringkasnya, yang sangat baik lah. Hidup ini, atau dengan kata, yang datang itu rahmat, yang ditemui itu rahmat. Artinya yang datang ini rahmat, yang ditemui itu rahmat, kata beliau Tuan Guru Haji Ijai. Nah, saya sebagai seorang hamba yang daib, saya sangat membenarkan kata-kata beliau itu. Saya sangat mempercayai kata-kata beliau itu. Ringkas cerita lagi. Mulai di situ tadilah nama Tuan Guru Haji Ijai tadi sangat masyhur, sampai makam kubur beliau pun sampai saat ini. Artinya ringkas kata, mengaramat kalau bahasa kasarnya, bahasa daerahnya, atau karamah kalau bahasa Arab. Artinya beliau mengaramat maupun selagi hidup dan setelah beliau wafat. Ringkas kata, Tuan Guru Haji Lukman tadi kembali beliau ke kampung halaman, kembali ke Kalua. Artinya di kampung halaman tadi, di Kalua tadi, di Tentaringin tadi, beliau kembali menyampaikan atau kembali lagi beliau berbacaan. Akhirnya beliau sudah ujur, tidak badan maklum, sudah tua, artinya lemah. Beliau akhirnya mengajarkan ilmu tauhid itu cukup di rumah. Nah, ringkas kata, beliau akhirnya
wafat, meninggal beliau di tahun 1992. Tahun 1992. Jadi itulah cerita atau menakib beliau, Tuan Guru Mustafa, Kiai Haji Mustafa, Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq, dan Tuan Guru Haji Lokman, dan Tuan Guru Haji Jaini Gani. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kita sebagai hamba Allah yang daib, mudah-mudahan kita ada inayah hidayah. Sebelum ajal kita tiba, kita mengenal kepada diri. Sebelum ajal kita tiba, kita mengenal kepada diri. Karena Nabi dahulu, di zaman Nabi dahulu, Iqra artinya wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbunyi Iqra, artinya baca. Lalu di situ di ayat lain ada Iqra kitabah, baca dirimu, jahat kah baik. Itu maksud Iqra kitabah tadi. Iqra artinya baca, kitabah baca dirimu, apakah baik atau jahat, ataukah sudah mengenal kepada diri ataukah belum. Usahakan kita mengenal diri, karena wajib mengenal diri. Awaludin ma'rifatullah, awal-awal beragama mengenal Allah. Disitulah awal agama. Awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Maka itu ulama-ulama sufi mengatakan wajib mengenal diri. Dalilnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa nafsahu fasada jasad. Barang siapa mengenal dirinya, maka terkenalah Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Maka itu jadi ada hadis Nabi, antal mautu qablal mautu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, jadi kita memperanakan diri kita, menghapus diri kita, meniadakan diri kita. Kita berguru kepada ahlinya. Makanya itu ada ulama mengatakan, barang siapa ingin berbahagia dunia dan akhirat, tuntutlah kepada guru yang ahlinya atau yang arjan tentang ilmu mengenal diri, ilmu tauhid, sampai kita mengenal dengan sempurna yang sebenar-benarnya diri. Nah, ini seluruh penyampaian saya. Saya banyak mohon maaf kepada ahli-ahli bait atau keturunan beliau, cucu-cucu anak-anak beliau. Saya menyampaikan munakib tadi. Saya menyampaikan ini artinya memperingati atau munakib wali-wali yang saya sebutkan tadi. Artinya ulama-ulama yang terdahulu lah. Artinya banyak mohon maaf, banyak minta ridha. Artinya wallahu a'lam bissawab dalam maklum ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minar wa min. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.
تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا وبركاتنا يا مولانا محمد. صدق الله العظيم.